Selalu saya akan tanya lah, Syekh, agak-agak ni bila akan lahir Imam Mahdi? Selalu macam tu lah. Soalan tu saya tanya, dia jumpa, kalau dia kata, apa kata ni pula, bila? Dia kata, sanah khadimah. Sanah khadimah. Okay. Maksud dia, sanah khadimah ni tahun depan. Tahun depan. Saya berfikir, tahun depan. Oh, 2024. Kan? Tahun depan. Dia sebut macam tu. Bismillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Razali, yang saya kasihi Tuan Imam Ustaz Jeffrey, sahabat saya yang berhormat Dr. Sufian, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya pertama kali lah main ceramah di masjid ni, no. First time lah. Dia alhamdulillah malam ni free. Malam esok ada di Keningau. Keningau, Sabah. Lah depa tak panggil kok dekat lah, main ikut jauh lah ni. Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Jeffrey dan Dr. Sufian. Sufian ni sahabat baik saya. Kami mengaji sekali di UPM. Saifuddin di Sutian tu, kawan-kawan semua tu. Abdul Rahman Syahid. Malah jumpa dengan Zabidi. Esko PMU. Zabidi. Semua kawan-kawan lah dulu. Dulu saya dengan Dr. Sufian tak ngam. Sebab dia PMI. Saya dulu Islah. Nanti tak pergi tu. Tapi kami semayang satu riblat lah. Imam bersama. Alhamdulillah duduk dalam Islam ni tak rugi, kita ada saudara kita, sama-sama kita. Saya berada di Palestin 3 kali. Kali keempat tak boleh masuk. Jadi alhamdulillah di Palestin ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia terpecah pada 2. Pertama Gaza sekarang yang berlaku peperangan tu. Satu lagi tebing barat. Saya tak boleh masuk di Gaza lah. Gaza nak masuk melalui pintu Mesir. Rafah. Saya masuk melalui tebing barat, melalui Bukit Golan 3 kali. Bawa jamaah pergi Palestin, lepas tu pergi umrah. Ada yang pergi Palestin duduk 10 hari, 12 hari. Kami daripada tebing barat turun sampai Nazareth, sampai bawah. Tempat yang mereka duk kata Nabi Yahya dibaptiskan. Kemudian naik sampai dengan Tel Aviv. Lepas tu dah lah tengok apa pokok Al-Gharqad yang mereka kata. Kan? Pokok Al-Gharqad ni memang tanam sungguh dekat Tel Aviv ni penuh. Pokok Al-Gharqad yang kata pokok Yahud, Sajaratul Yahud. Pokok Yahudi tu, rupanya mereka ni baca hadis rupanya. Kan? La taqumus sa'ah hatta tuqatilul muslimun al-yahud hatta wara' al-yahud min hajar wa sajar. Yaqulur hajar wa sajar hadha yahudiyun wara'i faqtuluh illa sajaratul gharqad, sajaratul yahud. Ni hadis sebut ni. Dan akhir zaman orang Islam ni akan perang orang Yahudi. Sampailah orang Yahudi ni sembunyi di sebalik batu dan kayu. Batu kayu akan bercakap, ini Yahudi sembunyi sebalik aku, bunuh dia. Kecuali satu pokok nama Gharqad. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Madinah disebut perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Gharqad ni dia macam cover. Kan? Macam tu perkuburan Baqi' Al-Gharqad ni maksud dia cover jami syurga orang yang mati tu. Sebab tu ada saya duk bawa jemaah. Saya kata jemaah kalau pergi umrah dengan saya jangan doa mati sana. Doktor susah. Sebab apa? Banyak kerja. Mereka doa, ya Allah, bila mati sana, 3 hari urusan nak kena buat. Jadi bila mereka doa mati, saya, ya Allah, jangan bagi mati, ya Allah. Susah cerita. Tapi setakat saya bawa jamaah ni 3 orang mati atas riba saya. Mati di Mekah. 1 mati di Madinah, 2 mati di Mekah. 1 mati atas riba saya. 1 mati tengah tawaf. 1 lagi mati atas katil. Lepas pergi melawat Nabi. Pergi ziarah Nabi. Banyak urusan lah.
Tapi dia sebut pokok tu ada di Tel Aviv, tanam sungguh. Dan saya berada di tebing barat ni, di Hebron, disebut Hebron lah. Kalau tuan-tuan nak tahu Masjid Aqsa ni, dia bukan Masjid Aqsa tu yang warna oranye tu. Yang tu Kubah As-Saqra. Di bawah tu ada satu masjid lagi, iaitu Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Kan bawah tu, bawah batu tu. Dan di atas batu tu ada, dikatakanlah Nabi pijak batu tu naik ke langit lah. Dan batu tu tergantung, tapi tak ada sejarah kata tergantung tu, sebab dia ada macam tiang. Tak tahulah macam mana kan. Setengah kata tergantung, tapi ada tiang. Dan di atas batu tu ada tempat tapak kaki Nabi, sampai sekarang ni wangi. Dan dia buat lubang. Jadi siapa pergi pegang tu, wangi tu tak? Kira lebih harum daripada kasturi. Wangi dia tu. Dia punya tu. Dan di bawah tu ialah Masjid Saidina Umar Al-Khattab. Kubah As-Saqra ni, kalau kita pergi, sebelah tu ada satu mihrab. Mihrab tu disebut mihrab Al-Anbiya. Kan, sebelah tu kan. Nabi pernah semayang di situ dan jadi imam kepada semua para Nabi. Dia buat satu mihrab. Maksudnya ada situ juga. Lepas tu Masjid Aqsa tu, yang kita duk sebut Masjid Aqsa, bukan Kubah As-Saqra tu. Dia semua tu. Dan di atas kawasan Masjid Aqsa tu ada 4 masjid. Pertama, Kubah As-Saqra tu lah. Saqra tu masjid. Yang depan tu ialah Masjid Al-Qibli. Masjid Qiblat tu. Dalam Masjid Qiblat. Sebelah kiri tu Masjid Marwan. Lepas tu sebelah kanan ni, saya ingat lagi Masjid Borak. Masjid Borak ni, di luar dia ada macam benteng. Benteng itulah disebut sebagai benteng ratapan. Yang Yahudi duk hangguong. Kira 3 kali saya sempat masuk sampai dalam tu. Rupanya masuk dalam Masjid Qibli tu, bawah tu ada satu terowong. Dalam terowong tu ada tiang Jibril. Kan? Ustaz kan? Tiang Jibril dalam tu. Dan dalam tu ada perpustakaan. Perpustakaan yang luas. Dan dikatakan dalam perpustakaan itu banyak sejarah-sejarah tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan termasuk juga konturah. Kan, konturah yang isteri Nabi Ibrahim yang salah silah dah mai sampai ke kita ni, orang Melayu kita. Konturah tu, tapi ada dalam tu. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya pergi masa kali yang ketiga tu, depa duk gali di bawah ni. Daripada kubah Masjid Al-Qibli tu, depa duk gali lubang ni. Rupa-rupanya depa nak runtuhkan Masjid Al-Qibli tu. Depa nak runtuh sebab depa nak bina namanya Haikal Sulaiman. Tapak istana Nabi Sulaiman tu di bawah tu. Depa nak runtuh. Lah ni duk gali lubang ni. Kalaulah tuan-tuan diruntuh, Masjid Qibli tu akan runtuh. Depa punya perancangan itu dahsyat macam itulah. Dan untuk makluman tuan-tuan, di Hebron ni ada satu masjid. Dia nama Masjid Nabi Ibrahim. Masjid Nabi Ibrahim ni lebih luas daripada masjid ni. Satu pagi, orang Yahudi ni dengan pakaian tentera, dia masuk. Orang Islam tengah semayang subuh. Dia masuk, dia tembak, mati habis. Bila mati habis, dia tutup masjid tu. Dalam masjid tu kalau siapa masuk, dia ada kubur Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas tu ada Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu Nabi Ishaq. Lepas tu isteri kepada Nabi Ishaq, Rifqah. Lepas tu ada Siti Sarah kan, Siti Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim. Saya masuk sebelum depa berlaku pembunuhan tu. Rupanya dalam tu kita ada sebut makam Ibrahim. Yang di Mekah tu makam Ibrahim ialah tapak kaki Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim ada dekat masjid tu. Masjid dekat Hebron tu, tebing barat. Dan nak tengok tu, kubur Nabi Ibrahim ni, mereka buat satu lubang besar ni. Lepas tu kita tengok. Tengok, nampak ada buah lilin. Lilin dalam tu, nampak. Dalam tu ada jasad Nabi Ibrahim AS. Kubur dia dalam tu. Yang makam Nabi Ibrahim tu tapak kaki dia, pijak batu tu naik susun Kaabah kan. Nabi Ibrahim ada di Hebron. Dalam masjid tu. Dan depan tepi kubur Nabi Ibrahim ialah Siti Sarah. Siti Sarah kan bini Nabi Ibrahim. Kita duk tahu Siti Sarah dan Siti Hajar kan. Rupanya ada satu lagi nama Konturah. Konturah tu salah silah tu dikatakan mai sampai ke Thailand kita ni, muka-muka kita ni lah.
Muka-muka mata sepet kan, lebih kurang macam ni. Mai daripada orang turah tu lah. Tapi yang tu tuan-tuan, Yahudi ni nak ambil tu pustakaan tu nak rampas. Dia duk gali ni, duk gali lubang tu. Duk gali lubang bawah kawasan Masjid Al-Aqsa. Kalaulah tuan-tuan, depa dapat cover semua, dia letup runtuh tu. Runtuh tu masjid tu. Masjid yang kata kawasan Masjid Al-Aqsa tu. Dan untuk makluman tuan-tuan lah, yang pertama saya boleh masuk sampai habis. Yang kedua saya pergi turun sampai Nazareth tu. Yang ketiga sampai naik habis sampai Tel Aviv. Yang keempat ada ustaz kita juga. Ustaz kita ni kadang-kadang wajar. Kami pi kan depa buat live tak boleh masuk dah. Bawa bantuan. Bila bawa bantuan kita pi bagilah bagi yang tak tahannya, doktor. Saya akan pi kepada rumah orang miskin, kanak-kanak yatim yang pak dibunuh lah. Ada yang mak mati, depa buatlah satu sekolah dan tempat semua anak yatim semua. Masa malam nak pi tu, kami jemaah ni pakatlah bubuh gula-gula, buhlah macam-macam kan, gula-gula ikat ha. Dia nak bagi kat budak-budak ni. Jadi sampai-sampai tu, tuan-tuan tengok depa anak yatim ni depa susun disiplin elok. Susun elok ya anak-anak yatim ni. Segak-segak pula tu. Saya dalam hati aku balik seorang syok ni kan. Segak-segak kan anak Arab kan, segak kan. Tapi tertib tuan-tuan. Jadi saya sebagai ketua rombongan ambil lah satu gula-gula bagi seorang. Tengok ada seorang tu, budak tu perempuan segak. Segak budak ni kan. Kita pun ambil dua. Bagilah dua. Ambil tu gula-gula tu bagi dua. Dia kata apa? Ji wahid bas, dia kata. Bagi aku satu aja. Saya kata limadha ya bin. Saya nak baca hang. Dia kata hadza li wa hadza li sadiqi. Dia kata, satu ni untuk aku, dia kata. Satu lagi ni hang bagi kat kawan aku ni. Menunjukkan apa? Dia takkan ambil hak orang. Sedangkan kita ni nak bagi kat dia lah kan. Sajalah gula-gula pun kada apa. Tapi depa sampai macam tu. Menunjukkan apa? Kalau aku susah, kalau aku senang, aku nak depa pun dapat juga. Kita kalau kita anak yatim ada macam tu. Bagi dua, dia minta satu lagi, anak tiga. Depa dapat satu bagi dua. Tak mau bagi kat kawan ni tak dapat. Tengok ditarbiah macam tu. Sebab tu saya tengok bila Gaza ni kan jatuh Gaza berlaku peperangan dengan Israel ni, kekuatan mental depa kuat. Ni baru ni viral kan. Seorang budak umur 13 tahun. Dia kata dalam lubang ni, dalam tanah teripik ni ada mak saya, ada ayah saya, ada tok saya, ada adik saya. Dia kata tak apalah hang keluar. Dia kata tak payah, dia kata keluarkan mak saya dulu ni, tok saya dulu, adik saya dulu ni. Dia kata umur 13 tahun perempuan, viral ni. Ya, keluar yang ni. Tengok apa? Keazaman depa, sistem tarbiyah depa kuat. Kita orang Melayu kita kalau duduk dalam tu, kalau aku dulu kan, hak ni mampus bi kan. Ni dok. Depa punya Allah, bila cabaran, ujian, tuan-tuan Gaza ni bukan luas pun, kecil aja. Dalam tu hampir 2 juta orang Islam dalam tu. Dikepung pula tembok 20 kaki. Ditembok 20 kaki nak lari macam mana? Tapi alhamdulillah orang Gaza ni bukan bodoh. Kalau siapa yang pernah pergi Vietnam ni hebat lebih kurang macam Gaza. Sebab di Vietnam tuan-tuan, depa gali lubang tu sehingga 400 km di Vietnam. Lah lubang dia total besar ni yang lubang tu. Kalau Ustaz Jepri masuk, kalau saya sangkut perut sama orang ni kan, sangkut perut. Sangkut macam Tuan Haji kita boleh kan. Dia kecil je. 400 km tu di Vietnam tu. Saya try masuk dia lemah. Masuk separuh tu dalam hati. Lagi siapa tu sangkut tadi mati kita dalam kan. Dia kata Ustaz Abdullah Khairi mati mana? Mati dalam lubang kat Vietnam. Saya cepat-cepat keluar, bosol lemah. Depa boleh hidup dalam tu. Macam ni di Gaza sana tuan-tuan, walaupun serangan bertubi-tubi, tentera Islam Gaza Qassam tak ramai terbunuh. Sebab apa? Depa duduk dalam terowong ni. Yang gali tu boleh gali tu sampai ada macam masjid, ada rumah dalam tanah. Macam tu Vietnam. 400 km tuan-tuan bayang kalau terowong. Panjang mana? Daripada Bukit Apeng sampai Seremban tu. 400 km. Gali ni. Dengan dalam tu ada rumah, ada tempat mesyuarat, ada tempat dapur, tempat rumah orang. Macam tu di Gaza kan.
Sebab tu tekanan, kalau ikutlah tuan-tuan, tekanan macam lah ni sampai 3 bulan dah, mati habis lah. Kan, dengan air tak ada, dengan elektrik tak ada, makan tak ada. Tapi Alhamdulillah, orang Gaza masih hidup. Kerana apa tuan-tuan? Bila air tak ada, mereka tahan, mereka tutup habis, hujan turun. Hujan turun tuan-tuan. Sampai tak berhenti-berhenti, sampai banjir di Gaza. Tengok bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kadang-kadang duduk dalam Islam ni, kita tak pernah yakin. Kan? Kita rasa boleh tak boleh, itu masalah dah kita. Sebab itulah saya tengok kan kebangkitan 7 Oktober apabila orang tentera Qassam serang 4,000 roket. Tuan-tuan bayang mereka buat macam mana? Buat dalam lubang tu. Dalam tanah tu. 7,000 roket tembak serentak sampai Israel tak boleh nak tepi Iron Dome jadi ayam dom tu kan, dom mangkuk ayun tu kan. Tak boleh nak buat. Kerana apa? Kerana semangat tuan-tuan, bukan jadi semangat, dengan keimanan. Dan di antara tentera Qassam ni kebanyakan hafal Quran. Ni katalah tuan-tuan, ni kita semua malam ni kan dengan Dr. Sufian, Ustaz Jeffrey, malam ni kita umumkan di Bukit Aping, siapa yang sanggup untuk kita hantar pergi Gaza. Agak-agak semua boleh angkat tangan tak? Agak-agak angkat tangan apa? Baca Fatihah pun tak pernah betul. Kan? Quran pun tak pernah hafal. Mereka ni yang melawan tu hafal Quran. Tahajud ni malam-malam tak tinggal. Kita terkejutnya. Malam bangun, tu pun bukan sembahyang tahajud, kencing. Pasal kencing mana? Tu nak habaq tu. Allah, kalaulah kita ni tuan-tuan, orang Melayu kita ni duduk di Gaza, saya tak tahulah macam mana semangat kita untuk lawan dengan pakai jual habis tanah. Ya, di Palestin sekarang ni tuan-tuan, di tepi barat tu, kawasan, kalau tuan-tuan pergi kawasan Masjid Al-Aqsa tu, kawasan tepi-tepi tu semua Yahudi ambil habis lah. Rumah-rumah tu masa tepi tu semua naik bendera Yahudi, Israel. Sebab apa? Jual. Ni dekat Bukit Aping pun sama. Bila ramai kan, anak pak pecah ada 6 anak. Anak pula tucu keliling. Lepas tu rumah sebiji. Tak tahu nak buat apa. Lah kali jual. Jual kat Cahaya Nur Alid. Bila jual, naiklah mula Kelang satu. Lepas tu dia naik lah kali jenis macam Bukit Indra Muda. Dia ambil kawasan tanah orang Melayu, bubuh apa? Abu mayat Cina mampu tu, bakar-bakar nak buh. Tu yang cara macam tu nak halau. Macam tu tuan-tuan di Palestin, di tebing barat. Depa beli tanah. Jual lah berapa banyak apa? Ambil. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi, ni, Masjid Aqsa di tengah, kawasan ni penuh ni, Yahudi ni. Daripada sini ni dia ada satu tembok. Tembok yang dibina zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi kan. Tembok ni. Ni daripada sini nak pergi sini ni lebih kurang dalam 1 kilometer berjalan. Hotel semua di luar ni. Jadi nak duduk hotel. Sini semua penduduk. Tapi penduduk ni, kebanyakan Yahudi dah beli semua ni kawasan ni. Sebab tu kalau mereka nak tawan Masjid Aqsa, anytime. Sebab orang Islam banyak duduk kat sini ni. Dan di sini pula terpecah pula. Yang ni, orang Islam sini. Yang ni orang Kristian terpecah dua. Satu Ortodok, satu yang Kristian yang baru tu. Armanian. Lepas tu pula orang Yahudi satu kawasan. Ni kawasan ni. Yang ada pagar tembok yang dibina oleh Salahuddin, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini nak cerita sejarah agak nonton sikit lah. Sebab tu sekarang ni memang tak dibuka lah untuk nak pergi sebab bahaya. Tapi banyak orang kita, mereka pergi melalui Singapura. Kerana Singapura dia ada apa? Apa panggil tu? Diplomatik. Diplomatik. Sebab tu kalau kita buka pasport kita, semua boleh pergi. Except Israel. Israel tak boleh. Jadi pergi sana, macam mana? Masuk melalui Bukit Golan, dia akan bagi satu ni. Satu kertas lah buah dalam pasport tu. Saya ingatlah. Kan? Pergi sana, janggut ni cukup. Tak tahulah Ustaz. Okey. Okey lepas lah. Dia pergi dengan TV. Saya pergi, janggut ni bagi nipis ni. Dia kata Cina. Dia kata Cina. Cina. Bukan Islam lah, makluh masuk Islam. Ni janggut ni tak boleh tebal. Ada seorang tu, orang Sungai Petani, dia taruh janggut macam Ustaz Jemu. Dia kata, alah, Yahudi ni orang aku tumuk ni. Atas bah. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan masuk Israel, semua askar yang jaga ni, kaunter, jaga, semua perempuan.
Dia tak bagi lelaki. Semua perempuan. Jadi sampai-sampai, alah perempuan ni ustaz, dia tanya banyak-banyak, kau tomok. Ambil belagak kau main. Saya ingat ada nama Samsudin. Ada tak nama Samsudin sini? Tu memang kalau Samsudin nama ni memang cakap sah. Aku tahu lah. Pi sampai-sampai dia tanya, your name? Samsudin. Dia dengar tak apa kan? Samsudin. Your father? Ahmad. Dia tanya, your father? Maksud dia grandfather lah. Dia tak cakap orang putih. Your father? Yang dia ni hak janggut tebal ni. Father? Ahmad. Your father? Ahmad. Dia tak tahu grandfather. Grandfather tu kenapa abang? Ahmad. No, your father Ahmad. Your father? Ahmad. Ahmad. Dia kata, you 4 jam diri. 4 jam diri hak janggut tebal nak tumbuk tadi. Aku tengok, saya lepas-lepas saya tengok. Pada muka sembang terang dengan apa tentera perempuan dia. Tak boleh nak buat apa. Tapi tak ada nak senyum tuan-tuan. Memang dia anggap kita ni macam kambing biri-biri. Mereka ni anjing yang boleh buat apa saja kepada umat Islam. Ini sejarah dia tuan-tuan sedikit apa yang saya nampaklah bila saya berada di sana 3 kali. Kali keempat ada di kalangan ustaz kita pergi report dekat ni. Kata ada seorang ustaz ni travel ni bawa main bantuan. Sampai-sampai Bukit Golan saya kena tahan 5 jam. Jamaah semua masuk. Saya tak boleh masuk. Akhirnya terpaksa keluar daripada Bukit Golan tu terus pergi melawat di Jordan lah. Melawat Jordan sampai habis apa semua, pergi ambil jemaah awak balik. Sampai macam tu. Kerana apa? Macam itulah. Orang Melayu kita ustaz. Sama-sama ustaz. Tapi dengki pada. Tu tengok. Itu sejarah sikit cerita pengalaman saya berada di sana lah. Kita mengimbau lah tuan-tuan. Pengalaman ni dia takkan sama. Kalau kita cerita sejarah tu dinukilkan sama. Tapi pengalaman dia tak akan sama. Setiap orang dia tempuh yang berbeza. Saya berada di sana, selalunya orang akan pergi satu kubur. Nama dia King David. Kubur Nabi Daud. Kalau siapa yang pergi sana, kubur Nabi Daud ni dia pecah pada 3. Dan nak masuk, mesti kena tutup kepala. Syarat dah nak masuk dalam kubur tu dah. Saya tengok orang Yahudi dia akan duduk di tengah. Kan? Dia duduk tengah, duduk anggur. Sambil duduk baca dia punya Taurah dah. Orang Kristian, dia akan duduk kat kaki. Orang Islam, dia bagi duduk kat kepala. Nabi melawat kubur tu dah. Kubur Nabi Daud. Jadi nak masuk tu, kena tutup kepala. Kalau bukan orang Yahudi, dia kena ambil kepiah Yahudi tu. Kepiah Yahudi ni, dia tak tangan ni lah. Jadi kalau tuan-tuan bagi kepiah tak tangan ni, dekat-dekat Yahudi lah tu. Dia letak tangan ni lah. Macam butu mayam. Macam butu mayam. Orang Islam dia cover ni. Orang apa nama Kristian yang tu? Yang tajam tu. Kan, yang tajam dia bagi dia akan pakai tu lah. Dia sambut birthday lah. Macam kita orang Melayu duk sambut birthday. Lebih kurang macam Kristian lah tu. Dia punya amalan dia tu. Nak masuk. Jadi kami kepiah bawa kan. Kita bawa pakai. Ada seorang tu tak pakai. Dia bagi hak kepiah Yahudi. Bagi kepiah Yahudi pakai. Pakai ni. Tak boleh. Kalau tak pakai, tak boleh masuk. Syarat dah. Jadi pakai masuklah, tutup kepala masuk. Doa sendiri. Anak doa apa? Rupanya doa Arab tak boleh. Dia catit semua kan. Dia ada kan Yahudi pun boleh cakap Arab dalam tu. Jadi kita doa Melayu lah. Ya Allah kan. Menangis tu pun ada apa polis tu akan jaga. Kalau menangis pelik dia kacau. Di kubur King David tu apa kubur Nabi Daud alaihissalam. Dan kalau tuan-tuan pergi macam Ustaz Jeffrey cerita, kawasan Kristian sekarang ni dia juga ada tempat-tempat. Dia katakan Nabi Isa ni bila dia nak salib tu lari, darah dia menitik. Maka tempat darah menitik tu jadi macam miqat. Jadi macam miqat dia. Jadi dia potong tempat darah Nabi bukan Nabi Isa lah kan. Dia anggap Nabi Isa lah. Tapi dia kira menitik darah tu dia akan jadi tempat miqat untuk niat. Jadi depa akan nak macam nak buat haji jugalah. Pergi situ, niat di situ, kan niat dekat miqat tu, terus. Bila pergi tu dia ada satu gereja. Gereja ni dikatakan tempat Nabi Isa disalib. Ada batu lah. Ada batu tu, tempat tu. Dimandikan apa semua. Jadi bila masuk, kami ikut. Yang kita tak tahu apa masa tu. Masuk. Lepas kali kedua tak pergi dah tempat tu. Kali pertama ikut. Masuk.
geng-geng banyak ni orang Indon Kristian. Banyak pergi situ, mereka meratap pakai duk cium lah, macam cium Hajarul Aswad lah. Kalau kita Hajarul Aswad, mereka cium tempat dikatakan mandi batu Nabi Isa tu. Pakai cium tu, pakai apa, minta niat, macam-macam lah di situ. Dan sempat pergi ada satu gereja tu tempat Nabi Isa lahir. Nabi apa, Siti Maryam beranak. Beranak situ. Allah, masuk tu kan dia bunyi apa? Loceng tu ting tong, lepas tu depa duk nyanyi apa? Nyanyi. Oh. Lepas tu nak masuk gereja tu, doktor, dia ada pintu dia ni besar ni lah. Dia kurang dalam 4 kaki lah. Hang nak masuk, hang mesti kena rokok. Kan? Kami tengok, oh dia patung itulah salib tu kan. Pakat tak mau rokok. Ada masuk macam tu kan. Hak yang jaga tu kata mamnuk la dukul lihat kal hadza kan. Jangan masuk macam ni dah. Dia kena ni rokok. Lepas tu saya turun, dia tunjuk rokok macam tu. Bila dia rokok, kami masuk ke belakang. Tonggek bungkuk masuk ke belakang. Hak paling teruk mak saya masuk ke bungkuk. Tonggek tu masuk ke belakang. Sampai macam tu. Tempat tu pun sunyi macam tak ada orang. Sebab bakat tinggal. Macam Ustaz Jeffrey kata. Kerana apa? Tak sanggup mengharungi. Tapi alhamdulillah orang Islam sanggup lagi berada mempertahankan Masjid Aqsa ni. Dan saya yakinlah insya-Allah seperti mana Nabi janji kan, peristiwa akhir zaman ni memang dekat dah. Kita duk baca hadis akhir zaman, jatuhnya kerajaan Ottomaniyah Turki 1924 kan. Tahun depan 2024, dah 100 tahun lah tuan-tuan. 100 tahun mungkin akan lahir seorang mujaddid yang akan memperbarui urusan agama. Tak tahulah, Ustaz Jeffrey selalu dah cerita bab tanda-tanda akhir zaman ni kan. Saya yakinlah kan, duduk jumpa, kadang-kadang pergi Mekah, jumpa ulama-ulama. Kadang-kadang duduk tu nampak macam biasa aja. Bila tengok, kadang mai daripada Sudan. Bila tanya-tanya, orang sebelah tu beritahu, ni ulama besar. Kan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi sekarang, pergi dulu kita boleh duduk dalam raudhah, duduk lama. Lah tak boleh duduk, kita boleh duduk masuk pintu 32. Bila 32 tu nak masuk melalui pintu apa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali tu, tuan-tuan akan tengok tepi-tepi tu banyak orang kulit hitam. Kebanyakan ulama. Bila daripada Sudan, daripada apa? Eritrea Habsyah, dulu Habsyah lah. Kebanyakan depa ni cakap Arab Fusahah. Depa tak cakap Arab macam Arab Ami tu kan, Rohfin, apa nama, Agulak. Dia cakap Arab Fusahah. Jadi bila duduk tu, kita tengok muka berseri lah. Jadi bila duduk kadang tanya dia, buat apa? Dia kata, Sudan, dia kata, ana min Sudan. Buat apa? Tak buat apa, dia kata. Ma'abadu syait, aku tak buat apa pun. Tapi orang sebelah bagi tahu. Dia ulama faq ni, dia ni pakar hadis apa semua. Jadi kita pun ambil sebab. Lalu saya akan tanya lah. Syekh, agak-agak ni bila akan lahir Imam Mahdi? Tadi macam tu lah. Soalan tu saya tanya, dia jumpa, kalau dia kata, apa kata ni ulama, bila? Dia kata, sanah khadimah. Okay. Maksud dia, sanah khadimah ni, tahun depan. Saya berfikir, tahun depan. Oh, 2024. Kan? Tahun depan. Dia sebut macam tu. Bila jumpa, tanya kadang-kadang, mai daripada Syria, banyak yang Syria yang lari ketika Bashar al-Assad serang kan. Mereka banyak duduk di Madinah. Ada perkampungan orang Syria. Ada ulama baru ni sembahyang, saya tengok dia dekat dengan Jabal Rahmah, kami buat program tu. Saya tengok dia ada dengan grup ni lah. Saya pun pipi tengok dia buat jamak qasar. Nak balik ke mana tak tahu kan. Jadi saya pun tengok dia ni nampak macam Arab. Tapi bila habis zikir habis tu astaghfirullahalazim, saya kata ni mesti bukan Arab Sudan, Arab Saudi. Sebab tengok dia dengan zikir, lepas tu dia baca ni lah, la ilaha, lepas tu baca doa. Lepas tu saya pergi dekat lah, tanya, punya Syria. Bila Syria, muka berseri aja. Berapa lama dah duduk di Saudi? Dia kata lepas Bashar al-Assad masuk, serang kawasan-kawasan ni lah, Ahli Sunnah wal Jamaah habis kena bunuh. Ulama-ulama lari. Kemudian saya tanya soalan dia, tolong kata, agak-agak lah, bila Imam Mahdi nak lahir? Bila Imam Mahdi? Dia kata, mungkin dah lahir, dia kata. Mungkin dah lahir, dia kata. Cuma tak diistihar. Kita pun dengar tu
Dada ni semacam orang rasa kan. Ish. Kalau istihad agak-agak aku ni tentera Imam Mahdi ke tentera Abu Jahal. Kan? Kita takut macam tu lah. Sebab kita pun bukan muda dah kan. Sama dengan doktor kami 55 tu. Ustaz, 54 orang muda lagi. Oh aku tua lagi. 55 dah kan. Jadi kita pun ada tak kesempatan nak bersama dalam gerakan ataupun dalam orang yang nak sumbang kepada agama ni. Kan? Takut kita, yang penting penghujung hayat kita. Kan? Penghujung hayat kita ni hebat terang mana pun kan. Pidato hebat. Takut penghujung hayat kita tak terang mana pun. Yang tu yang takut tu. Orang Bukit Aping tengok semayang okey kan. Imam Mahdi tiba-tiba dia lari pula. Tak mau nak join kan. Tak mau duduk dalam. Itu yang kita takut itu berlaku. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Saya dah tengok, saya tiap-tiap bulan akan berada di Mekah. Mekah, Madinah, duk bawa orang. Tiap-tiap bulan ni nak tolak ni, minggu depan tolak pula. Duk tengok kan, perkembangan yang berlaku di Saudi sekarang ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Siapa yang pergi umrah, kalau jumpa di Madinah, orang perempuan tak pakai tudung. Itu biasa. Di Madinah ni, turun-turun hotel tu, tak pakai tudung. Tak pakai tudung, biasa. Dan kadang-kadang jumpa dalam Masjid Nabawi. Sebab mereka anggap kawasan Masjid Nabawi ni bukan kawasan tanah Arab. Dia benarkan orang bukan Islam, boleh lalu. Kadang jumpa, tengok, tak pakai tudung, pakai seluar sekali ni. Orang bukan Islam. Duduk dekat Masjid Nabawi. Masjid Haram tu tak ada lah. Tapi, tak tahulah tuan-tuan. Kita nampak. Dan kalau tuan-tuan pergi, ni perkembangan terbaru. Kaunter-kaunter dulu kalau nak cari orang perempuan, duduk kaunter tak ada. Pergi Arab Saudi pukul 2 pagi, 3 pagi sampai. Semua kaunter tu perempuan. Semua nampak jambul. Semua jambul ya. Tak ada tudung dah doktor. Ni jambul sempoi ya. Tapi bagus juga cepat. Dulu kena jantan. Dia suruh letak jari, letak. Dia pisau okok. Kurang ajak. Kita duduk tunggu tentu dekat 15 minit, 20 minit. Senang. Perempuan semua. Tapi berjambul ya. Jambul lah. Cepatlah urusan immigration cepat. Dan satu lagi tuan-tuan, lepas pada COVID ni, Saudi ni membangun cukup dahsyat. Kebanyakan cashless. Tak pakai duit dah. Kebanyakan semua pakai dia ada satu aplikasi dia. Kalau kita e-wallet kan. Depa Nada. Nada ni tuan-tuan, dia macam e-wallet juga. Nak beli apa? Kadang-kadang kami pergi kat Madain Soleh tu kan. Ada orang kata ular ni tak boleh melawat tempat. Saya buat kajian. Rupanya ular ni 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ular yang kata tempat laknat kan, 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sedangkan kaum Samud 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Rupa-rupanya perpindahan daripada orang Petra, Jordan tu main singgah di situ sebab tu kawasan laluan perdagangan. Lalu depa pahat batu-batu ni di Madain Soleh tu jadikan sebagai kubur. Rupa-rupanya kubur ni tak semua boleh masuk, tuan. Kalau pergi ke Madain Soleh tu tak semua. Nak masuk macam mana? Yang tak ada dekat kubur tu kepala Medusa. Medusa itulah yang kepala ulang tu. Kalau masuk kepala ulang tu dia ada sumpahan, dia berkata. Boleh keluar tu jadi macam-macam lah. Jadi tak elok. Jadi ada kubur yang tak ada kepala manusia, yang tu boleh masuk. Nak cerita kata perkembangan sekarang ni, tempat-tempat yang mana tak, semua jadi elok dah. Semua pakai cashless. Semua pakai nada tu lah. Dan sekarang ni satu pengembangan terbaru dalam pembinaan namanya The Line. The Line tuan-tuan, The Line ni dia akan buat satu bangunan, satu tempat penginapan, semua ada dalam tu. Satu line ni. Berapa ratus kilometer dah. Dia punya The Line tu, semua duduk dalam tu. Dalam keadaan cermin. Ni dekat Arab Saudi sekarang. Dan tuan-tuan nak tahu, kalau kita nak baca hadis kan, tidak berlakunya kiamat sehinggalah bergaduh dua khalifah kan. Sekarang ni untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perkembangan di Saudi, sekarang yang menjadi Perdana Menteri ialah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ialah anak pada Salman bin Abdul Aziz. Sepatutnya, tuan-tuan, Salman bin Abdul Aziz ni dia lantik putera mahkota ialah putera Talal bin Abdul Aziz.
Apa berlaku? Dia tak lantik Putera Talal. Dia lantik anak dia, Muhammad bin Salman, jadi Perdana Menteri. Sekarang ni, Muhammad bin Salman ni, dia penjarakan Putera Talal ni. Dalam rumah, tak boleh keluar. Dan bergaduh ni, sama-sama mereka ni. Kalaulah tuan-tuan berlaku, kan, pembunuhan di antara mereka, rupa-rupanya, hampir-hampir dekat-dekat dah tuan-tuan. Kan, dekat-dekat dah, sama ada dekat-dekat nak lahir Imam Mahdi, ataupun dekat-dekat apa tanda-tanda 10 akhir tu hampir-hampir sangat dah. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita tengok kebangkitan di Palestin ni satu kebangkitan yang memberikan satu impak yang besar kepada dunia barat sekarang. Semua barat dah jadi macam ni. Kalau ikut kan, Gaza tu dalam masa 2 minggu mereka serang, hancur habis dah. Kalau ikutlah sampai sekarang ni tuan-tuan. Ni 2 hari lepas, satu masjid dia masuk, satu tempat dia duk raya apa, last kali kena letup, mati semua 30 orang. Tentera Israel. Sampai sekarang ni tak boleh lagi nak mereka nak tawan semua. Kerana masih lagi tentera Al-Qassam masih menguasai dalam keadaan mereka berada bawah tanah ni. Bawah tanah tu. Sebab tu kita ni kena buat lah. Tuan-tuan. Orang Bukit Aping kan bukit. Buat rumah bawah tanah. Bukit boleh berdarah habis lah. Bukit berdarah dah. Tinggal Aping kan bukit berdarah. Itulah tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Jadi cuma saya nak bagi tahu itulah. Kita bukan jadi saya ambil kesempatan ada mesej ni, kita nak lantar sikit dana untuk pulihkan masjid kita, nampak tu. Bocor habis dah tuan-tuan. Berlubang habis dah. Pengurusi tengok sikit tu. Silat-silat ni kubah ni jatuh ke bawah, nampak berlubang banyak tu. Jadi mari kita lancarkan kutipan derma malam ni. Siapa yang kutip? Abang Sazli kita. Ada. Apa ada bakat bagi tolong sikit ya? Nak buat dapur, nak buat kantin. Nak buat dapur. Ni betul dalam ni dalam ni pun berlubang banyak tu. Tabung mana tabung? Tak ada. Abang Lim ikut ni. Nak berapa lama dah masjid ni? Berapa puluh tahun? 30 tahun. 30 tahun. Lebih dah. Eloklah. Tu nampak berlubang banyak tu. Ni kalau musla ni musim hujan tuan-tuan, dia nak tahan apa nama baldi, timba. Mana? Jadi alhamdulillah, mai kita sumbang seorang sikit kan. Malam ni kalau tak dapat banyak pun 30,000 dah. 30,000 apa? Boh RM2. Boh RM2. Malam ni ada 200. Dapat 200. Tapi saya seronok juga tuan-tuan. Haji Sazali telefon saya. Kan, dia kata ustaz bagi lah tarikh tahun ni juga. Saya kata 22 free. Ni baru balik Mekah ni. Baru hangat-hangat ni. Baru balik Mekah. Kan sejuk. Siapa pergi Mekah sejuk. Madinah 16 je Celsius. Siapa pergi lawan seronok. Tak payah pakai aircon. Taif. Kami duduk di Taif baru ni 8 darjah Celsius. Cakap keluar asap. Jadi ramai jamaah saya semua isap rokok. Kan cakap keluar asap. Tak isap rokok pun keluar asap. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, perkembangan apa yang berlaku kita ambil iktibar. Kita perkukuhlah tuan-tuan, apa yang bolehlah. Kalau boleh sikit-sikit, kalau boleh banyak-banyak. Ada di kalangan kita ni tangguh dalam nak buat ibadat ni kan. Kalau nak baca Quran tengok, jangan tangguh tuan-tuan. Kalau rasa nak baca terus ya. Saya seronok, kami ada geng ulama Kedah ni, ada seorang ustaz usuk, Ustaz Jamat. Tu Ustaz Jamat sama dengan kami ya. Dia macam mana ada lepas UPM dia pergi Mesir. Dia jadi ustaz. Sama ni. Sama dengan kami. Ustaz Jamat. Bagus tak bagus, dia tiap-tiap hari dia akan hantar satu muka Al-Quran. Jadi kami ni akan baca kecuali kalau dia tak hantar, pakai hantar mesej. Woi, bila hantar, bila hantar. Ada orang peringat. Tiap-tiap hari. Menunjukkan tuan-tuan, kita dalam ibadat jangan tangguh Kalau rasa nak sedekah, bagi yang itulah kita punya. Kan? Kita nak baca Quran esok, belum tentu esok kita boleh hidup. Kan? Baca aja. Ada di kalangan kita, lepas ni lah nak zikir. Zikir aja.
Ni kadang-kadang duduk atas kereta, tak tahu nak buat apa kan. Dia tengok merata, loh, sebutlah Allah kan, la ilaha illallah kan. Dia tengok ramai orang Melayu kita tu. Tengok. Dalam jam tu kan. Hang sebut, mungkin dia sebut dalam hati kot kita husnuzan kan. Tapi tengok haram tak sebut pula. Kan? Apa salahnya duduk dalam kereta tu kan. Dah jam tak tahu nak buat apa. Sebutlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke kan. Jangan tangguh. Kadang-kadang kita duduk tangguh, tak ada lah. Kawan-kawan kami ramai tak ada lah. No. Ramai mati 2 hari lepas. Nazarudin kenal? Dia boleh dua. Tunggu menjalan. Agak jalan habis dah. Baru ni jumpa ramai gigi pun tak ada dah. Ya, kami ni kita okey lah sebab kita terlibat dengan jabatan kerajaan kan, jaga sikit lah. Loh, baru ni jumpa di Kedah ada siapa nama tu. Mai cakap, Ustaz Zaman tak jumpa. Hang bukan sama umur dengan aku. Gigi pun tak ada dah. Betul loh. Itulah tuan-tuan. Jangan tangguh dalam ibadat kita lah kan. Apa berlaku pun, kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya kita baik dengan kawan-kawan ya. Kurang-kurangnya kawan kita boleh doa jadi lah. Bila tak ada esok kan, Ustaz Jeffrey tak ada dah. Kita main semayang macam doa menjadi ya kan. Ataupun Ustaz lah tak ada dah. Ustaz Jeffrey jangan lupa pergi semayang jenazah walaupun hang balik rumah bini nombor 3. main tengok tu. Kita bini satu tak ada. Dia takut bini sana. Main tengok. Oh dah sini semua dah. Oh pandai hang tu. Aku tak boleh. Aku bab-bab tu tak boleh. Ni sama yang berhormat ni pun. Kan? Kita mesti ada kawan-kawan tolong doa. Macam baru ni kan. Geruk kami, Asatizah Utara, tiba-tiba dapat mesej Samsul Debat meninggal. Accident. Marin tu. Marin dulu. Pakak reyuh. Dia balik umrah, rupanya dia letih. Dia pergi tidur kat air. Telefon habis bateri. Ada mangkuk ayun mana tau. Tulis dalam tu, Ustaz Samsul Debat accident. Mati on the spot. Punya kau ajak tu. Berita. Macam berita panjang tu. Kita takut macam tu lah. Kan? Tiba-tiba dia tulis. Ustaz Abdullah Khairi dah tak ada dah. Meninggal dunia apa semua kan. Macam Ustaz Asli 4 kali mati lah. 4 kali mati. Kawan tu tahu kan. Dia tulis dah. Telah meninggal dunia. Inna lillah. Sampai 4 kali. Yang keempat tu saya teruk. Pakat telefon kita kawan baik. Ustaz Asli mati dah kah? Dia kata, mana hantau? Aku tadi ya ziarah dah. Dia kata mati dah. Tak telefon tengok. Saya telefon. Assalamualaikum. Dia angkat. Weh, dia kata hang mati dah. Aku tengah duk jawab soalan kubur ni. Dia tahu. Itu kawan-kawan tuan-tuan. Sebab tu kita ada dalam Bukit Aping ni. Tuan-tuan duk bergaduh kan. Kawan baik-baik. Sebab orang tu lah dah sembahyang jenazah kita. Betul tak? Orang tu lah nak main mandi kita. Orang tu lah nak usun jenazah kita. Tak ada. Orang lahak you tak main tuan-tuan. Kalau dia main pun masih kerapat. Kan? Kalau tengok Ustaz Jeffrey saya main lah. Tapi Tok Imam mati tak main Tok Imam. Kan? Atau Tok Sipian saya main sebab tak jauh kan. Kawan baik saya main juga. Menunjukkan apa? Sebab tu kita kawan baik-baik lah. Kan? Pakat elok-elok. Dah abang resap tu. Pakat elok-elok. Sebab orang ni lah yang akan bersama kita. Apa jadi pun kan. Rumah terbakar. Mereka ni. Jadi kita harap pakat elok, kawan elok, pakat doa elok. Orang yang sahabat yang paling baik adalah sahabat yang mendoakan seorang sahabat yang dia tak tahu. Macam Dr. Sufyan dia tak ada, saya doa, Ya Allah, panjangkan usianya, Ya Allah, jadi YB yang terbaik. Dia selalu post kan, dia post. Saya akan, apa panggil? Kopi link. Lepas tu, kalau boleh bagi aktif sikit. Setiap hari post tak apa, kami akan link, kopi link. Jadi kopi, apa panggil? Alah, kita kopi post balik tu. Share. Aku nak sebut share, tak arti. Share. Macam tu lah. Macam baru ni. Dr. Haim. Haim dia setiap hari, dia update. Jadi kita nak buat posting tak dan kita share. Orang ada kebaikan. Tidak tak nampak. Macam mana program malam ni kan. Ada yang ambil video dah, Doktor? Ada. Share, kita share. Share sebab follower Doktor tak ramai. Aku 1.6 million dah. Jadi share orang baca lah, orang tengok kan apa kita buat. Kita nak cerita kat sangat pun orang tak pernah nampak kan. Jadi kurang-kurangnya kami share pun dapat pahala juga. Benda baik. Macam malam ni kan depa buat kita share ramai-ramai. Dapat pahala.
Jadi kita harap macam itulah orang Bukit Aping ambil kesempatan dalam ibadat, jangan tangguh. Nak buat apa, buat aja. Sementara umur kita masih ada. Bila dah tak ada dah. Orang ingat kita 2 minggu ya. No, 2 minggu ya Ustaz. Bini kita ingat 40 hari. Lepas tu habis 100 hari, kawan kita duk tengok dah. Segaknya. Janda Ustaz lah khairi. Daripada gelak deras. Tengok tu ya 100 hari. Tu pun kalau dia ingat. Lepas tu tak ada apalah tuan-tuan. Lepas tinggal kita dalam alam barzah. Kita dengan diri kita. Sebab tu insyaAllah harap ada kawan-kawan yang boleh ingat. Boleh doa kita. Ada sahabat yang baik. Bina memori ni. Kerana memori ni tak boleh ulang balik. Wallahualam.